Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Tuan Imam, sahabat saya Tuan Izri Kamarudin, tuan-tuan ahli jemaah Surau Darussalam Desa Bidari Bengkalan yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd.
Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam Selasa, malam Rabu ini, malam 13 Sya'ban 1443 Hijriah bersamaan 15 Mac 2022 Masih, kita marilah bersama-sama memanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau, yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan, ya, dikurniakan kita nikmat kesihatan, keafiatan, serta dijauhkan daripada kita sebarang apa-apa musibah, pada bencana, wabak penyakit, terutamanya wabak COVID-19. Walaupun varian kali ini cepat merebak, mudah merebak, tetapi impaknya tidak seperti mana varian Delta tahun lepas, dan tak berapa lama lagi kita akan masuk ke fasa endemik. Bermakna wabak COVID-19 ini akan jadi sesuatu yang kita perlu hadapi pada masa-masa akan datang, seperti mana kita telah lazim berhadapan dengan demam tinggi satu ketika dahulu. Dan mudah-mudahan Allah SWT juga melindungi kita daripada fitnah, semua fitnah yang ada pada akhir zaman ini, yang terbesar dengan fitnah Masih Dajjal. Dan kita sekarang ni semakin menghampiri pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang menjadi pintu gerbang kedua kepada bulan Ramadan selepas bulan Rajab. Itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah sekalian kami pada bulan Rajab dan yang telah berlalu, dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang kita rindui ketibaannya sehari ke sehari, semakin dekat, semakin hampir kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bertemu dalam majlis ilmu yang disifatkan sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT oleh Nabi SAW. Dikurnia, diturunkan rahmat kepada malaikat ke atas sekalian kita. Alhamdulillah, malam ini terlihat anak-anak kita pun ada yang hadir dalam majlis ilmu ini, dan diberikan ketenangan kepada kita, sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir pada bulan lalu disebabkan komitmen kepada satu program yang kami anjurkan, iaitu program bimbingan mu'allaf PDRM di Main Gopeng Resort di Gopeng. Jadi tarikh itu bertembung dengan tarikh majlis ilmu kita, maka saya tak dapat menghadirkan diri. Cuba dicari tarikh lain tapi tak ada rezeki. Kita bertemu bulan lalu, alhamdulillah pada bulan ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya-Allah semoga pertemuan kita ini diberkati Allah SWT, dan berpisah di kita nanti pada malam ini juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan ruang untuk kita bertemu lagi pada bulan Ramadan akan datang, insya-Allah. Jadi apabila pengumuman dibuat mula 1 April, kita tak perlu lagi solat jemaah berjarak, boleh rapat soft. Mungkin ini firasat saya, mungkin maksud tidak berjarak itu ialah sajadah pada soft itu disusun sebelah menyebelah. Maknanya kita masih lagi ada sedikit jarak. Maksudnya bahu tu tidak bertemu dengan bahu. Kalau bahu temu bahu tu maknanya tak pakai sejadah dah. Kan? Tapi bila sejadah dia tak sebelah menyebelah, bermakna masih ada ruang lagi sebenarnya. Cuma ruang itu sangat minimum.
Maknanya kita masih lagi sekurang-kurangnya kaki dengan kaki boleh bersentuh. Kalau tak bahu, kaki kita akan bersebelahan dengan kaki sahabat kita di sebelah. Kenapa? Kerana sejadah itu disusun begitu rupa. Kemungkinan itu akan berlaku. Walau macam mana pun kita tunggulah SOP yang akan ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam Perak dan Jabatan Agama Islam Perak. Bagaimanakah solat jemaah yang tiada penjarakan? Bagaimana keadaannya? Kita sama-sama tunggu. Sebab sepahamkan dalam tempoh sebulan ni ada di jemaah surau kita ni yang dijangkiti COVID-19 macam tu. Dalam keadaan berjaga tu, semayang jemaah berjaga pun kena juga. Betul lagi kalau nantinya solat jemaah itu tidak lagi ada jarak, kan? Macam kita semayang jemaah biasa. Tapi apakah SOP-nya? Sama-sama kita tunggu dari pihak berkuasa agama negeri Perak itu. Apakah caranya? Kita sama-sama tunggu dan lihat. Gitu, Dan adakah surau-surau diri Jumaat yang diberi kebenaran mengadakan Jumaat sejak tahun 2020 akan kekal boleh didirikan Jumaat, ataupun sebaliknya? Itu pun kita tunggu dan lihat juga pengumuman rasmi dari pihak Jabatan Agama Islam Perak. Kita tunggulah. Sebab apa? Sebab kita masih berada dalam fasa endemik, bermakna COVID-19 itu masih ada. Dia tidak berakhir. Tapi keadaan wabak COVID-19 ini tidak lagi menakutkan masyarakat secara umum. Tak adalah tutup kedai, tutup supermarket, tutup kilang, tutup pejabat, tutup perniagaan, pergerakan terhad, tak boleh ke sini, tak boleh ke sana, tak. Dia boleh menjalankan aktiviti seperti mana biasa sebenarnya. Kan? Tetapi wabak tu masih ada. Ada benda-benda yang perlu kita patuhi juga sebenarnya dalam fasa endemik ni. Pemakaian pelitup muka masih wajib. Penggunaan MySejahtera masih ada. Kan? Pemakaian cecair pembasmi kuman, hand sanitizer masih ada. Jadi bermakna wabak COVID itu masih wujud, masih ada di sekeliling kita. Kan? Jadi kita sama-sama tengok dan tunggu dan lihat. Dan kita harapkan apa yang akan diumumkan nanti memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan harapan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah, pada malam ini pengajian kitab 40 hadis pada Marhati yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari An-Nalwi rahimahullah ta'ala, kita sampai kepada hadis yang ke-41. Tajuk yang diberi oleh almarhum Tuan Guru kita, iaitu pintu taubat masih terbuka. Di kitab saya ini muka surat 112. Dan lebih kurang umpamanya lah dalam kitab yang tuan-tuan ada tu. Tapi hadisnya hadis ke-41. Dalam hadis ke-41 ni dimuatkan dua hadis yang maksudnya lebih kurang sama. Hadis yang pertama, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ni kunyah ataupun gelaran. Bapa Abdurrahman, maknanya Sayyidina Umar bin Khattab ni cucu dia Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sebab apa gelaran Abdullah bin Umar itu gelarannya Abi Abdurrahman, bapa Abdurrahman. Ini Abdurrahman ni cucu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa Abi Abdurrahman? Nama sebenarnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal, seorang yang faqih, seorang yang alim dalam ilmu agama, menerima ilmu agama terus dari
Nabi SAW mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang dikenal pasti sahih sekitar 2000 hadis kesemuanya. Tetapi beliau tidak dikenali sebagai ahli dalam bidang siasah seperti mana ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itulah apabila Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan kritikal selepas ditikam oleh Abu Lu'lu' Hurmuz pada satu pagi subuh, Sayyidina Umar mengarahkan ahli syura, Sayyidina Osman yang menjadi ketuanya, naib lah, kalau kata TPM lah, kalau Perdana Menteri, sidang, berkumpul kamu, bersidang kamu, bincang siapa nak ganti aku. Aku nampak aku tak lama dah. Sebab dikatakan kecederaan yang dialami oleh Sayyidina Umar itu parah. Maknanya cedera dia parah. Jadi agak sukar untuk sembuh. Jadi Sayyidina Umar dah diperlihatkan oleh Allah SWT ajalnya hampir. Maka diarahkan, beliau mengarahkan sahabat-sahabat ahli syura ni bermesyuarat memilih siapa khalifah yang ketiga akan menggantikan Sayyidina Umar. Maka berhimpunlah ahli syura di sini, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, semualah sahabat Nabi yang kanan ni berhimpun, berkumpul, bermesyuarat. Pada awalnya mereka memilih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni. Sahabat Nabi ni yang merawi hadis ini. Maka dikemukakan cadangan mereka itu kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kami dah sepakat, kami dah mesyuarat, kami sepakat memilih anak demu Abdullah sebagai bakal khalifah. Maka Sayyidina Umar dalam keadaan yang tenang, Sayyidina Umar tepis. Jangan lantik Abdullah sebagai khalifah. Cukuplah Umar seorang dipertanggungjawabkan tentang urusan manusia. Jangan dibabitkan Abdullah sekali. Apa makna tu? Apa makna tu? Kalau sekarang ni ahlan wa sahlan, bagus anak aku ambil adik daripada aku, bagus tak dapat anak aku, cucu aku. Tak dapat cucu aku, cicit aku. Tak dapat cicit aku, piut aku. Siapa yang faham, dia tak faham sudah. Siapa yang ikut perkembangan dia akan faham. Itu kita dah. Tapi Sayyidina Umar melihat urusan pemerintahan negara satu urusan yang sangat berat nanti untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka Sayyidina Umar tahu kemampuan Abdullah. Jadi Sayyidina Umar tepi, cari orang lain, cari calon lain. Jangan babitkan Abdullah. Cukuplah Umar seorang yang diadili di hadapan Allah atas urusan manusia. Tak jadi. Pendek ceritanya dipilih Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk jadi khalifah ketiga mengganti Sayyidina Umar. Itu ceritanya. Ni Abdullah bin Umar tadi, alim, faqih, boleh sangat jadi Perdana Menteri. Tapi kerana beliau bukan ahli siasah, maka tak sesuai lah dia berada di situ. Dia lebih sesuai jadi ahlul fatwa wal ilm, ahli fatwa, ahli ilmu, pakar rujuk, sesuai dia ke situ. Nak jadi pemimpin, bukan dia, bukan itu tempatnya. Abdullah berada di situ. Jadi makna kata itulah dia sejarah. Makna kata setiap orang ni dia ada kedudukan dia yang sesuai untuk dia. Belum tentu seorang yang ilmuwan boleh jadi pemimpin, dan belum tentu seorang pemimpin boleh jadi seorang ilmuwan. Dah bersara dah nak jadi ahli akademik, belum tentu bagi ceramah mengantuk orang. Contoh. Dan juga orang ilmuwan juga nak jadi pemimpin, ahli siasat, bergelumang dalam dunia siasat, belum tentu lagi boleh. Sebab
Dunia siasat ni dunia yang penuh dengan pancaroba. Kan? Penuh dengan urusan dunia kan. Berhadapan dengan orang yang jujur, berhadapan dengan orang yang nipu, dan pelbagai jenis manusia. Perlu kepada fatanah. Sebab itu Nabi Rasul ni, salah satu sifat wajib yang perlu ada pada Nabi Rasul ialah fatanah, bijaksana. Pasal Nabi Rasul ni diutus Allah Ta'ala untuk berhadapan dengan manusia. Manusia bukan semua yang baik, bukan semua terima seruan Nabi Rasul. Ramai yang menentang. Bagaimana Nabi Rasul nak berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini kalau mereka tiada kebijaksanaan, tiada fatanah. Itulah dia ahli siasat. Begitulah ahli siasat pun perlu ada fatanah, kebijaksanaan. Kalau tak ada kebijaksanaan, pakat kena tipu je lah sampai sudah. Jadi Sayyidina Umar melihat Abdullah tidak seperti itu. Mungkin dia seorang yang alim, tapi belum tentu dia seorang yang ada fatanah. Maka tak boleh jadi pemimpin. Biar aku seorang yang ditanya Allah tentang urusan manusia. Jangan babitkan Abdullah sekali. Ini cerita dia. Sebenarnya ceritalah siapa Abdullah tu. Wallahualam. Baik. Ini Nabi SAW, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba, malam yugharghir, selagi dia tidak yugharghir. Yugharghir ni apa? Gar bunyi tu, bunyi kongkong kan. Selagi nyawa tu tak sampai ke kerongkong. Sebab nyawa kita ni dalam hadis Nabi yang lain diterangkan, nyawa kita ni akan dicabut oleh malaikat maut daripada kaki. Daripada kaki naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke ke paru, sampai ke dada. Last sekali di kerongkong. Lepas tu kadang-kadang orang yang nazak, tengok orang nazak itu pegang kaki dia tengok. Kalau kaki sejuk tu, ajarlah si polan ni ucap la ilaha illallah. Kalau kaki tu panas lagi tu, bolehlah baca Yasin. Baca Yasin. Bukan apa nak mudahkan urusan dia. Baca Yasin. Kalau dah sejuk kaki tu, di samping baca Yasin, ajarkanlah laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu kalimah la ilaha illallah. Itu cerita dia. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba. Maksudnya kita ni lagi mana hidup, jahat mana kita pun, Allah Ta'ala masih buka ruang untuk kita bertaubat. Sebab tu kita, bila orang tanya, seseorang bertanya kepada kita, Tuan, saya ni jahat, saya ni apa, saya tak buat, minum, judi, mabuk, main perempuan, siapa tak kenal saya Ustaz, tapi saya dah sedar, saya dah insaf, saya nak jadi orang baik. Adakah Allah Ta'ala terima taubat saya? Contoh, saya ni dulu perempuan jahat, mana lelaki tak kenal saya, mana lelaki tak pernah bersama saya, semua cakap aja yang pendek, yang rendah, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, yang cerah, yang handsome, yang tak handsome, semua ada Ustaz. Saya ni perempuan jahat. Sekarang saya dah insaf, saya nak balik ke jalan Allah. Saya nak, dalam hati saya nak ada satu rumah tangga, seorang suami, anak-anak, kehidupan yang bahagia. Ada tak Allah Ta'ala terima taubat saya? Ada tak lelaki yang sudi memperisterikan saya? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Adakah kita nak jawab macam tukang telik dalam filem Alibaba Berjalan Labu?
Tengok perempuan cun dia, kau minta cerai dengan suami kamu, lepas tu kahwin dengan saya, insya-Allah selamat. Ada macam tu. Pilih orang. Tak lawa je, tak payah. Kau tunggu suami kamu. Kalau lawa, minta cerai. Ada macam tu. Pilih-pilih. Dah, kita beritahu lah hadis ni. InsyaAllah, puan, Allah Ta'ala menerima, maha menerima taubat. InsyaAllah. Tentang jodoh, mohonlah kepada Allah SWT. InsyaAllah akan ada lelaki salih yang akan memperisterikan puan. Tapi yang cakap, yang menjawab tu pun tak tahulah kan. Kalau tengok perempuan yang tanya tu lawa, mungkin ustaz yang jawab tu lembat tu. Tak mungkin lah kan. Tapi jawapan kita kepada pertanyaan, tak boleh kita keluarkan alah kau dah jahat tu sampai mati pun jahat. Belum tentu lagi. Sebab Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba. Maknanya sejauh sebesar mana dosa dia pun, kalau dia bertaubat nasuha, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kata Allah SWT, bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya, yang menepati 3 ataupun 4 syarat taubat. Ditinggalkan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, menyesal kerana melakukan perbuatan maksiat, berazam tak akan ulangi kembali perbuatan maksiat, memohon ampun kepada manusia di sekeliling kalau dosa itu berkaitan dengan manusia. Kalau kita sebagai pemimpin, kita marah rakyat lah. Itu saja. Nak taubat, saya dengan ini memohon ampun, mohon maaf kepada semua rakyat atas kebejatan saya, kesalahan saya, perilaku saya. Jatuh ke ego, maruah kita? Tak jatuh. Sebab kita mohon maaf. Kalau kita tak mohon maaf, macam mana taubat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf secara umum lah. Nak pergi jemput seorang-seorang betul kan? Secara umum lah kita mohon maaf. Kalau sepanjang saya menjadi pemimpin ada kelemahan, ada kekurangan, ada perkara yang menimbulkan tak puas hati, kita maaf, tak apa. Kita nak bersara dah, nak letak jawatan dah. Sebagai pemimpin, sebelum letak jawatan, buatlah benda tu. Sebelum kita berundur, buatlah benda tu. Kan? Mohon maaf kepada rakyat, tak jatuh maruah kita, tak jatuh kedudukan kita, malah kita akan lebih dihormati kerana kita berani memohon maaf kepada sesama manusia sebelum Allah Ta'ala menerima taubat kita. Sebab kita bukannya tak ada dosa. Yang tak ada dosa para Nabi dan Rasul, itu memang tak ada dosa. Itu pun Nabi SAW beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 kali. Kita istighfar berapa kali? Paling tinggi 7. 7 kali 7, 7 kali 5 berapa? 35. Setengah daripada yang Nabi amal. Nabi amal 70, kita 35. Itu pun kalau penuh. Kalau penuh 5 waktu. Kalau lepas semayang angkat punggung cabut terus, nak cepat. Masa semayang, masa rehat-rehat, langsung tak ada istighfar. Kan? Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu kan pun. Kan? Nabi SAW yang sebegitu tak ada dosa pun minta ampun kepada Allah 70 kali. Ini kan pula kita manusia biasa. Tapi kalau kita ada dosa sesama manusia, itulah dia, mohon maaf sesama manusia. Mohon maaf. Maksud saya, habis kuliah je, kalau ada apa-apa yang saya sampaikan tak kena gaya, mungkin tuan-tuan tak setuju, mungkin tuan-tuan tak suka, mungkin tuan-tuan rasa tak kena gaya, saya mohon maaf, minta maaf dari Allah, minta maaf dari Allah. Sebab ilmu ni Allah Ta'ala punya. Minta maaf kepada Nabi SAW, sebab Nabi yang menyampaikan ilmu ni turun-turun sampai kepada kita. Dan kepada tuan-tuan pendengar, mohon maaf kepada tuan-tuan. Kan? Tak jatuh
ego kita, tak jatuh kedudukan kita, tak jatuh maruah kita. Isteri, suami mohon maaf kepada isteri, jatuh ke ego seorang suami? Tak jatuh, mohon maaf kepada isteri. Sebab kata orang lebih mudah mohon maaf daripada minta maaf daripada minta izin. Minta izin susah. Ulu borah minta izin, tolong saya, jangan haraplah tuan, takkan ada lah. Tapi bila dah jadi, minta maaf, memang merajuk berbulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, merajuk. Lepas itu, bila nak balik? Bila nak balik? Sana je, sini tak balik. Cakap kasar, tapi sebenarnya ada kasih yang tersirat. Sana je bang, sini tak balik bang. Itu lagi suruh pergi mati kat sana. Abang pergilah mati kat sana, tak payah mati kat sini. Buat apa menyusahkan saya je, pergi mati sana. Sana muda, sini dah tua. Contoh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk bulan keempat, abang tak balik sini. Sana je, balik kat sini. Bila nak balik sini, sana je. Tu lagi kemudian suruh mati kat sana, tak payah balik sini. Ni suruh dia tanya pula bila nak balik sini. Nampak? Jadi lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Seorang suami tak jatuh maruahnya kalau minta maaf kepada isteri. Minta maaf, tadi lambat jawab WhatsApp, sebabnya tadi ada mesyuarat, tak tengok handphone. Habis mesyuarat tengok handphone, punya yang ada telefon dia tadi dia apa halnya? Kalau tengokkan keputusan anak dapat sekolah mana hari ni, katanya dapat tahu dah. Buka ya, dapat tahu ada sekolah dia. Screenshot hantar apa-apa yang patut. Tengoklah apa-apa yang patut. Kalau kata dah dapat tu, apa-apa yang diperlukan tu kita prepare lah. Mudah-mudahan urusan kita jadi lebih mudah. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala menerima taubat hamba-Nya selagi nyawa tu belum sampai ke kerongkong. Walaupun sebesar mana dosa kita, tak apa, Allah Ta'ala terima taubat kita. Allahu'alam. Itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Jadi hadis yang kedua, an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Abi Musa, gelaran juga Abu Musa ni, nama sebenarnya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Apa makna tu? Bahawasanya Allah SWT menghulurkan ataupun mendepakan tangannya, yang ini rahmatnya, pada waktu malam. Jadi yadahu ni ditafsirkan oleh almarhum tuan guru kita sebagai rahmatnya, bukan tangan Allah Ta'ala. Bukan mana Allah Ta'ala itu bertangan. Jangan terperangkap. Ini soal akidah. Bila Nabi kata ya busutu yadahu, menghuraikan, maksudnya menghuraikan, maknanya mendepakan, bukan tangan Allah Ta'ala tu. Tangan situ ditafsirkan, ditakwilkan oleh almarhum tuan guru sebagai rahmat Allah SWT. Allah Ta'ala meluaskan rahmatnya. Itu maksudnya. Maksud tangan itu ialah rahmat, bukan tangan dalam erti kata anggota. Maha suci Allah Ta'ala daripada memiliki sifat-sifat makhluk, seperti tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada bibir, ada lidah. Allah Ta'ala maha melihat tanpa perlu mata. Allah Ta'ala maha mendengar tanpa perlu telinga. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa perlu bibir dan lidah. Allah Ta'ala tak perlu benda-benda tu.
Sebab itu adalah panca indera. Kita manusia, ya, tak ada mata, tak nampak, jadi macam Kasim Selamat. Kan? Kasim Selamat jadi buta pasal apa? Menangis. Ya, dapat telegram, cari duit, pergilah ke Singapura tu, pergi tengok betul ke bini tu mati. Minta menangis sebulan, 2 bulan lama, buta mata. Ya, lepas tu ternyata beliau sedar beliau ditipu dengan telegram palsu. Rupanya isterinya dah minta cerai, kahwin dengan Dr. Ismadi, pakar mata. Wah, tak boleh tengok. Biar putih tulang, jangan putih mata. Aku tak boleh tengok benda ni. Masuk bilik ada pula garpu. Ni bagus. Aku tak boleh tengok dah. Cucuk mata, buta kali kedua, buta terus. Nak mata kena cari penderma pula. Tak payahlah, move on lah. Combi dah tunggu lah. Apa lagi? Kalau Combi dah tunggu dah, sedia jadi isteri nombor 2. Bukan isteri poligami nombor 2 lah, isteri baru lah. Tak boleh lah ke Penang. Apa masalahnya, move on lah. Biarlah Sabariah kahwin dengan Dr. Ismadi lah, itu pilihan dia. Nak kata apa? Kan? Dah memang begitu kehendak dia, dia suka macam tu. Biarlah, move on lah. Dia cucuk mata apa. Tapi itulah dia manusia. Tanpa mata tak boleh melihat, tanpa telinga tak boleh mendengar, tanpa bibir lidah tak boleh berkata-kata. Itu sifat manusia sebagai makhluk. Allah Ta'ala Maha suci. Allah Ta'ala daripada wujudnya panca indera, daripada ada panca indera. Maka tangan tu apa? Ditakwilkan sebagai rahmat. Allah Ta'ala meluaskan rahmatnya pada waktu malam, ya, billaili liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang buat dosa pada waktu siang sempat bertaubat. Itu maksudnya. Orang yang buat maksiat pada waktu siang, ya, boleh bertaubat pada waktu malam. Siang ni banyak dosa tuan. Waktu siang banyak dosa. Kan? Keluar rumah nak pergi kerja dah ada dosa dah depan mata. Kan? Tengok perempuan jalan ngeliuk. Ai. Terbit rasa berahi. Dosa. Dosa apa? Dosa mata. Tu bulan Ramadan tu, bukan bulan lain tu. Kalau bulan lain tu lagi lah, kan? Bulan puasa tu cuba kan, tak boleh tak? Jalan beliau. Tak rupa, tak tengok lagi pasal pakai mask, tapi jalan dia dah lain macam dah. Aku ni duda, part-time duda, dah lama tak kahwin. Tengok pula macam tu pula. Allah, ni janda nak berapa ni? Dosa mata. Siang kan, nak pergi kerja ni. Kalau sampai pejabat kan dah lain pula. Dosa pula. Dosa telinga, dengar cerita ni, cerita gosip sana, gosip sini. Cerita sana, cerita sini. Contoh apa bodoh raja. Dah ada pemimpin yang memimpin ambil orang baru. Bodohnya raja. Lebih baik bukan raja kita. Contoh ni umpat dalam pejabat ni. Kita dengar, dosa tak? Dosa telinga. Jadi waktu siang ni banyak terdedah untuk kita buat dosa. Terdedah macam-macam. Ada tak peluang untuk kita bertawaf waktu malam? Kata Nabi, ada. Allah Ta'ala akan luaskan rahmat-Nya pada waktu malam, supaya orang yang buat dosa pada waktu siang sempat bertaubat. Okey. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah Ta'ala meluaskan rahmat-Nya pada waktu siang, supaya orang yang buat dosa waktu malam sempat bertaubat. Nampak? Ada dosa malam tak? Ada. Dosa malam lagi banyak. Duk atas katil. Rumah kena kuarantin.
pasal positif. Kita ni kontak rapat tapi tak ada gejala pun kena kuarantin. Bilik kena asing-asing. Dia positif, kita negatif, kena asing. Kalau tak asing, nanti berjangkit dia pada kita. Tapi dua-dua kena kuarantin. Dua-dua kena berasing. Kena kuarantin lah, tak boleh keluar. Nak beli makan pun telefon GrabFood je. Telefon GrabFood, telefon Foodpanda, telefon kawan-kawan jemaah surau, tolong ambilkan makanan dekat food bank tu, tolong hantar ke rumah. Kami nak keluar tak boleh, kami dua-dua kuarantin kan. Saya ni kontak rapat, isteri saya positif, contoh. Jadi tidur dah memang tak boleh satu katil lah. Kan, tidur katil yang lain. Kebetulan anak semua duduk di asrama, jangan duduk kat luar, tak duduk sekali kan. Kita berdua je kat rumah. Ada bilik lain, kita tidur bilik lain, isteri kita tidur bilik kita lah kan. Bilik sebelah tu ada katil bujang, duduk katil bujang malam. Handphone ada lah, tak ada handphone macam mana pula. Duduk seorang-seorang atas katil, setan pun mengasut. Buka lah apa-apa yang pelik-pelik tu kan. Takkan tengok dengar zikir-zikir tidur, buka lah apa-apa yang best-best sikit. Tengok, tanyalah Google. Tanya Google, dapat pula. Tengok. Nampak? Tu dosa waktu malam. Tu contoh tu. Belum cerita lagi kalau selepas 1 April ni, Kalabu Malami buka lepas pukul 12. Lagi panjang atas. Lagi panjang langkah. Dosa malam. Kedai mamak buka 24 jam. Telefon WhatsApp Ustaz. Jom kita pergi Bukhara. Bukhara. Kenapa? Jomlah Ustaz, kita minum lama tak sembang Ustaz, jom. Besok pagi tak apa Ustaz. Orang tahu bulan puasa. Jom kita pergi Ustaz. Pergi. Malam lepak, sembang. Cerita. Kita hal semasa. Sambil-sambil cerita, sambil-sambil mengumpat. Kejap cerita, kejap mengumpat, kejap cerita. Apa jadi? Dosa lah. Dosa waktu malam. Nampak? Ada tak peluang untuk seseorang hamba itu bertaubat pada siang hari esoknya? Kata Nabi, Allah Ta'ala luaskan rahmatnya pada manusia supaya manusia yang buat dosa waktu malam ni sempat bertaubat. Hatta ada dia punya sempadan dia. Selagi mana? Hatta, sehingga tu mana? Sehingga bila? Sehingga tu selagi mana? Tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari baratnya. Itu dia. Maknanya kalau matahari terbit dari barat, pintu taubat itu tertutup. Maknanya pintu taubat ini tertutup. Ada dua kali. Untuk manusia, apabila nyawa sampai di perongkong, Allah Ta'ala nak tarik habis, waktu itulah pintu taubat tertutup. Maknanya sebelum tu, okey, boleh lagi ada peluang untuk bertaubat. Itu untuk manusia, seseorang manusia kan. Yang kedua, tempoh usia alam ni, usia dunia ni, selagi matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Termasuk dia. Wallahu a'lam. Itu hadis riwayat Muslim. Baik. Terlihat keterangan sikit keterangannya, ringkas saja. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa pintu taubat itu terbuka luas sekali bagi seluruh hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini, dan pintu taubat akan tertutup bagi seseorang hamba apabila rohnya sampai ke halqum, yakni kerongkongnya, iaitu pada saat ia menghadapi kematian dan ia telah putus asa daripada hidup. Maksudnya dah sampai nak mati, nak matilah. Itu dia. Baik tu kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok orang yang nak meninggal, bila kita nampak dia cakap tak boleh, tapi di matanya ada mengalir di celah-celah kelopak matanya, ada mengalir air keluar. Air mata tu meleleh
kata setengah-setengah ulama, itulah air mata keinsafan, air mata taubat namanya. Maksud orang ni dia menyesal, dia bertaubat, sebab tu dia mengalirkan air mata sedih keinsafan ni. Dia tahu dah, dia dah ujung-ujung dia mohon ampun pada Allah, tapi dia tak mampu nak bercakap, kan? Tak mampu nak berkata apa-apa dah, tak boleh dah, kan? Maka itu pun dikira sebagai taubat juga, kata sesetengah ulama. Wallahu a'lam. Maka ketika itu taubat seseorang sudah tidak diterima lagi. Adapun untuk seluruh manusia, maka pintu taubat akan ditutup apabila matahari telah naik di sebelah barat, iaitu di tempat tenggelamnya, yang mana keadaan ini adalah menunjukkan bahawa hari kiamat sudah hampir terjadi. Itu dia. Takat-takat ni lambat lagi lah, kan? Dajjal pun tak muncul lagi. Dosa ceritalah Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dajjal pun tak muncul lagi. Jadi maksudnya pintu taubat tu masih terbuka. Jadi kita sama-sama lah tuan-tuan, saya menyebut diri saya dan tuan-tuan sekalian ni, sama-sama kita mengambil kesempatan yang ada untuk kita memohon taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ni banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang sakit itu sendiri salah satu cara untuk Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kepada tuan-tuan yang dah terkena COVID ni, kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa kita, kerana kita terkena jangkitan COVID-19. Dan kepada tuan-tuan yang belum kena COVID-19 ni, jangan minta pula, Ustaz, saya nak bersihkan dosa saya, boleh tak saya minta kena COVID dengan saya? Jangan, tuan. Jangan buat ini bukan wabak biasa-biasa, ini wabak yang boleh menyebabkan kematian. Kita ada lagi kehidupan dunia yang perlu kita hadapi, nak besarkan anak, nak jaga keluarga kita, apa akan jadi pada keluarga kita kalau kita ni dijemput Allah Ta'ala. Jadi kita tak nak sampai tara tu. Cumanya kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita dijangkiti sakit COVID-19 ni, maka itu adalah sebenarnya antara cara-cara Allah Ta'ala membersihkan dosa kita. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Dan di samping itu kita sama-samalah memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang kita buat, kesalahan kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala tidak zalim kepada hamba-hambanya yang merendahkan diri, memohon ampun kepada dia. Yang Allah Ta'ala murka ialah apabila manusia berlaku sombong dan bongkak di hadapan dia. Itu Allah Ta'ala cukup murka. Tapi kalau kita ni merendahkan diri, mohon ampun kepada Allah, Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih, kita mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada dia, insya-Allah Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah sedikit apa kita mampu kupas dalam hadis yang ke-41 ini. Dua hadis yang kita bincangkan pada malam ini, yang mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan kita, yang kita boleh bawa isteri kita dan anak-anak kita menuju kehidupan yang baik di dunia sampai ke akhirat. Dan mudah-mudahan kehidupan kita dirahmati, diberkati dan derajat Allah SWT. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini yang mungkin terkasar bahasa terlalu bicara tersebut, semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan dan tuan sekalian. Dan seperti tadi saya ingin mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut ketibaan malam nisfu Syaban, selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan, dan selamat menyambut hari menyambut ketibaan bulan Ramadan. Selamat menyambut ketibaan nisfu Syaban dan ketibaan bulan Ramadan. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita akan bertemu kembali dalam bulan Ramadan akan datang, sama-sama buka puasa, sama-sama solat maghrib, sama-sama solat isyak, sama-sama solat tarawih. Dan insyaAllah kita isi sedikit perisian berkaitan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah
pada bulan Ramadan nanti insya-Allah ya. Dan bulan kita ni akan bersambung kembali selepas hari raya Aidil Fitri insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala aku lupa lezat taufiq azim walakum, dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arham jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sari' alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqin ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويزم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بفضل بنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وزدنا فهما يا اكرم الاكرمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وخصوص فيروس الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصه وعن سائر البلدان عامه بفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. وربنا تقبل منا دعانا ومسنا والمنا ولقانا وأعمالنا في هذه الليلة المباركة بشهر شعبان المبارك السميع العليم. أنتم إلينا يا مولانا أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوانا فيها سبحانك اللهم تحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.